Sekejap, dah. Okey, jadi hari ni kita kita cerita pasal motor yang ada depan mata korang ni. Dia double arah. Lepas tu bila cek-cek, banyak masalah dia. Lepas tu carburetor dia pilot tak boleh buka hari tu. Lepas tu aku dah try buat, dah boleh buka. Pun tak okey juga carburetor tu. Lala aku tukar carburetor lain. Tukar carburetor lain, kita pakai pilot kan. Dari aku try daripada 27.5 sampailah sekarang 35. Daripada 27.5 sampailah 35, dia jadi macam mana tau? Dia jadi macam susah nak hidup. Pagi-pagi tu susah nak hidup. Dia macam pilot kecil lah. Lepas tu bila aku buka ni, carburetor kita ni kan, kalau macam main jet, lubang depan ni kan, lubang depan ni kena tembus. Dia kena tembus dekat dalam ni. Tapi lubang pilot ni, dia boleh tembus yang dekat atas ni kan. Dia tembus daripada bawah, dia tembus ke atas. Lagi satu dia tembus ke sini. Kalau kita tengok dekat belah belakang ni, dia ada macam lubang kecil tau. Jadinya lubang kecil ni tadi tersumbat. Aku try lah korek pakai dawai ni lah. Dawai ni dia ada macam-macam saiz lah. Ini sebenarnya untuk korek nozzle gun air tau. Untuk kita repaint kan, untuk kita spray kan ada gun kan. Sebenarnya untuk jolok nozzle tu, tapi aku buat untuk jolok main jet, jolok carburetor. Aku ambil lah dawai yang paling kecil kan. Dawai yang paling kecil ni kita masuk lah kat belakang ni macam ni. Kita tengok daripada lubang atas pilot ni, pilot kita buka, kita tengok dia tembus tak. Kalau dia tembus, maknanya dia okey lah. Dia kena pilot yang dekat belakang ni, pilot kat belakang ni. Kalau main jet yang dekat depan ni. Main jet dekat depan ni, dia lubang ni dia memang tak nampak, dia kecil je. Tapi kita kena jolok, kena pastikan dia ada lubang. Kalau macam main jet ni kan, lubang yang kat depan ni, kalau dia tak ada lubang, dia tak tembus, nanti kalau korang bawa motor kan, dia macam tak smooth tau. Dia macam api sangkut. Kita rem pun dia tak lawas. Dia macam putus-putus lah. Itu kalau yang depan ni. Kalau yang belakang ni kan, untuk pilot ni, korang nak hidupkan motor pagi dia jadi susah. Dia jadi macam kena tarik cok. Bila tarik cok pun dia susah hidup. Itu maknanya ada something wrong lah. Kita dah tukar pilot daripada kecil ke besar, langsung tak ada perubahan. Korang kena cek lubang yang dekat belakang ni. Jadinya sekarang ni, aku dah cek lah lubang ni. Lubang ni dah tembus. Jampi-jampi sikit, ada okey. Kita pasang balik carburetor ni. Kita try letak dekat motor, kita tengok okey ke tak okey. Okey, lubang yang aku cakap tu kan, ini dawai yang kita buat cocok tu, cocok. Okey, kalau lubang ni tersumbat kan, korang cari lubang dia, pastikan dia tembus dekat dalam macam itu. Macam gini. Okey. Dia tembus macam gini satu. Okey, kalau pilot pula, dia akan ada lubang satu dekat sini. Dekat sini, satu dekat sini. Lagi satu dekat sini. Kat belah belakang ni. Belah belakang ni kena tembus. Kalau kau nampak ada nampak cahaya dalam tu kan. Nampak tak? Nampak tak? Tadi tak ada cahaya ni. Aku dah korek macam gini. Dia akan tembus macam mana tau? Nampak tu? Okey. Apa perbezaan masalah dia? Kalau dua lubang ni tersumbat. Okey, sekarang kita cerita yang lubang ni dulu Lubang ni kalau dia tersumbat, motor kita tak smooth. Dia jadi macam mana? Dia jadi macam tank kita bawa dia macam dia macam gitulah. Okey. Tapi kalau lubang ni pula yang tak tembus, dia jadi macam mana? Dia jadi macam kita tekan cok, motor kita susah hidup. Pagi ke, petang ke, siang ke, malam ke, dia susah hidup. Kita dah tukar pilot daripada kecil ke besar pun tak ada perubahan. Maka korang kena check lah lubang ni lubang yang belakang ni. Sekarang kita try pasang dekat motor, kita tengok. Carburetor ni pun condition dah dedor kan. Dah bertanah-tanah. Jadinya kita bersih-bersihkan sikit. Okey. Lepas tu kita pasanglah kat motor. Double R ni dia ada perbezaan tau dengan motor-motor lain. Contohnya macam ni. Ini rumah untuk floating needle. Yang peliknya Double R ni, dia boleh overflow dua sebab. Satu sebab jarum. Jarum floating needle tu dia tak tutup kemas dekat sini. Lagi satu dekat dalam ni kan. Kalau kita buka suku bunga ni, dekat dalam ni dia ada o-ring. Kadang-kadang o-ring tu dia dah pecah. Bila dia pecah, minyak tetap akan keluar tau. Keluar walaupun jarum dah tutup lubang ni. Minyak tetap akan keluar lalu sini. Bila minyak keluar lalu sini,
dia akan sentiasa keluar, lalu dia akan overflow lalu lubang-lubang ni. Lubang-lubang ni, semua lubang dia keluar. Sebab dia tak ada stop, dia keluar je minyak. Okey, lagi satu aku nak nasihat dekat budak-budak yang pakai carburetor power jet. Kalau power jet, korang ada perasan tak? Dekat atas ni dia ada macam kadang-kadang ada setengah budak dia ambil pipe, dia lintangkan pergi sini, daripada sini pergi ke sini. Okey, carburetor kita ni dia nak kena ada nafas. Okey, dia nak kena ada nafas. Maksudnya ada nafas macam mana? Dia mesti kena ada lubang untuk minyak turun. Kalau dia tak ada lubang, minyak takkan turun. Kesilapan yang kadang-kadang lah orang buat, dia pergi matikan lubang nafas carburetor tu. Dia letak pipe transparent daripada sini, pergi sini, highway to hell. Pisang. Sebenarnya dia nafas kita. Kalau macam carburetor double R ni, ni nafas dia. Dua ni, nampak ni. Dia memang ada lubang kat sini, satu kan. Dia memang ada lubang untuk minyak kita turun dengan lancar. Okey, korang yang pakai carburetor power jet tu janganlah pergi matikan lubang angin kat atas ni. Nak pasang pipe ke bawah kan tak apa. Jangan pasang pipe daripada sini pergi ke sini, matikan. Senak member. Okey, sekarang ni aku dah pakai Pilot 27.5. Mainjet pakai 27.5 juga. Sama Pilot pakai 27.5, minyak pakai 275. Dia lain. Dia ada point-point dia. Okey, jadinya sekarang kita try lah. Kita tengok apa perbezaan dia lepas daripada kita korek lubang yang belakang tu. Okey. Sebab motor ni aku dah try pakai Pilot daripada 27.5 pergi 30, 30 pergi ke 32.5, 32.5 pergi kepada 35 pun tak okey juga. Jadinya kat sini memang sesuatu sangatlah. Dia bukan masalah daripada Pilot lah. Senang cerita, bila lubang yang dekat belakang tu dia tersumbat, Pilot tu dah macam kurang lah fungsi dia. Tak sempurna lah dia punya kerja seorang pilot itu. Jadinya sekarang kita cuba start menggunakan botol ajaib made by Shinji Nagato. Okey. Sekejap lagi kita jalan-jalan, kita tengok motor-motor yang sedang berlangsung dekat bengkel. Aku memang dah jarang buat video lah, geng. Sebab kerja banyak. Jadinya buat video ni susah juga sebenarnya. Susah apa tau? Yalah, kita nak rekod, lepas tu kita nak edit kan. Bukannya edit orang cakap sembarangan edit tau. Susah edit video. nak bagi orang faham kan. Sebab dalam percakapan kita kadang-kadang ada juga tersangkut-sangkut. Jadinya kalau korang selalu tengok video aku, yang mana sangkut tu sebenarnya aku buang. Sebenarnya bukannya lah aku ni lancar sangat bercakap. Tapi disebabkan, boy, bang, slow-slow bang. Naik remuk kereta tu bang. Bonggol pun main bantai je. Okey, sekarang kita pakai botol ajaib lah untuk hidupkan motor ni. Ambil botol. Aku biasanya double R, aku buat macam ni. Sebab susah lah kalau kita nak angkat tangki bawa naik kan. Botol ni pun kesian sangat lah ni. Biasanya aku buat macam ni. Okey, lepas tu kita try start motor ni. Kita tengok lah apa perubahannya selepas daripada kita dah korek lubang Pilot itu. Bismillahirrahmanirrahim. Harap-harap dia ada perubahan lah. Kita cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Ini baru betul motor, geng. Timing pun sedap. Dia taklah macam serok-serok tau. Bila aku tutup Pilot dia, dia nak mati. Sebelum ni, aku tutup Pilot dia, dia punya timing masih stay. Dia senang cerita tak matilah motornya. Dia elok je. Aku cakap, dah kenapa motor ni pelik lah. Sebab kita dah pakai Pilot besar kan. Tapi dia tak mati-mati motornya. Macam ni, tengok dia mati. Macam ni bila aku ikat habis lah kan Pilot, dia mati tau.
Dia memang kena macam gitu tau. Maknanya carburetor tu berada dalam kondisi terbaik boy. Okey, sekarang kita try set angin pakai timing. Macam mana set angin pakai timing? Macam gini. Ini contoh. Kita tinggikan timing. Kita tinggikan sikit. Agak-agak RPM dia pergi ke dekat 2000 okey lah. Lepas tu kita buka pilot slow-slow. Okey, ini contoh lah Contoh macam mana kita nak set angin. Nanti ada lah yang cakap kotak napas tak pasang, kenapa set angin? Ini kita tunjuk contoh. Okey. Takkanlah kita nak pasang kotak napas dulu. Okey, kita pasang dulu kotak napas contoh. Nak set angin macam gini. Kalau korang tengok video ni, kan, korang dah pakai kotak napas semua, barulah korang ikut style ni. Kadang-kadang apa yang kita buat ada je yang tak puas hati. Okey, sebelum ni, motor ni kan, bila aku dah set angin jadi macam tadi tu kan, bila aku rem, dia lambat turun. Macam ni, kita try rem, kita tengok. Time kita rem tu, ngeng macam tu, dia naik lah. Kalau dia macam serong tu kan, itu problem lah tu. Ini buat betul tau. Dia terus naik lah. Dia bila kita buat motor kan, kita cari masalah tu kan, berapa hari tak jumpa kan. Tapi bila jumpa kan, rasa macam seronok je kan. Alhamdulillah dia okey. Jadinya kita pergi tengok motor-motor yang lain dekat sini. Motor apa lagi yang ada yang sedang berlangsung dekat bengkel ni. Okey, tapi sebelum aku tunjuk dengan korang motor-motor yang sedang berlangsung ni, kena air nest dulu. Okey, sekarang kita buka enjin 125Z. Nas tengah buka enjin 125Z. Motornya dah dekat bawah. Abang ni beli second juga. Biasanya aku memang kerja menghadap motor-motor second. Abang-abang ni beli motor second. Wah, motor saya tak sedar abang. Tak tahulah apa masalah. Okey. Bam macam motor ni yang aku jumpa masalah dia, dia pakai coil magnet local 100% daripada coil lampu, pulsar sampailah ke coil api dia pakai yang lokal. Jadinya kalau yang lokal ni, kalau dekat 125Z memang tak berapa smooth. Dia tak shock sebab aku rasa memang two stroke ni memang kena pakai api original lah kan. Baru orang cakap best lah bawa. Okey. Sekarang ini kita nak overhaul motor dia. Jadinya kita buka bahagian kelas dia. Kita check satu-satu. Sebab aku tengok motor ni, road dia grand. Road dia grand. Lepas tu magnet dia lay, dia buang benda ni. Okey, kenapa orang buang benda ni? Kadang-kadang kalau motor kita, grand start kita tambah berat, kita kena buang benda ni. Sebab apa? Sebab bila grand start kita berat, magnet kita berat, enjin kita senak. Bila enjin kita senak, grand start kadang-kadang boleh putus. Jadinya benda-benda macam itu, aku nak buat kira-kira tak tahu. Ini terus terang aku cakap. Nak buat kira-kira aku tak tahu. Jadinya biasanya kalau aku tambah berat, aku pasang dulu. Aku try motor, aku rasa motor tu enjin tu boleh pergi tapi dia macam lambat, terlalu lambat nak pergi, nak capai RPM, aku akan buang 1 mm. Lepas tu try lagi. Kalau rasa masih orang cakap tak cukup ringan, aku akan buang lagi 0.5. Lepas tu try lagi. Kalau rasa macam enjin tu nak lagi, jangan kena tipu lah. Jangan buang sampai banyak-banyak sangat. Kadang-kadang kita ni tak berpuas hati dengan pencapaian enjin kita. Habis kita togelkan magnet tu, sampai banyak sangat. Jadinya kalau terlalu banyak buang pun tak boleh juga. Orang cakap 1 mm, 1.5 mm tu dah memadai lah.
dah berat dah sebenarnya, dah banyak dah sebenarnya benda tu. Kita nampak pakai mata macam tak banyak, tapi benda tu memang dah banyak. Kita tengok pakai mata memang nampak benda tu sikit je, tapi kesan dia terlalu banyak. Okey, dekat mangkuk kelas ni dia ada 2 wasir tau. Satu dekat tengah kelas bos, lagi satu dekat belah bawah mangkuk kelas. Situ. Angkat mangkuk kelas tu. Nampak kat situ ada wasir. Okey dah. Okey, lagi satu, kelas plate 125Z ni kalau korang nak pasang, dia bukan style pasang macam gini tau. Pasang dekat mangkuk tak. Dia sama macam EX5 juga. Korang pasang siap-siap dekat sini, tak kisahlah yang ini berterabur macam mana sekalipun kan. Biar je. Okey, time kita nak masukkan mangkuk kelas ni, kita adjust saja. Gini-gini kan. Dah jumpa. Tapi kalau kita pasang kelas dalam keadaan macam ini, dia salah. Sebenarnya satu lagi, dia masuk dekat lubang sini. Dia akan masuk dekat sini. Okey. Lepas tu 125Z, dia memang macam gini. Dia memang kadang-kadang ada orang tengok, ni kenapa macam gini kan? Dia macam pelik lah. Dia tak sama macam RZ, dia tak sama macam Double R. Dia memang, kalau kita pasang dia akan macam gini lah. Pastikan benda ni boleh main. Sebab di saat kita tekan kelas, kan, kita tarik kelas, benda ni dia akan menekan ke dalam. Jadinya bila kita pasang spring, dia akan tarik benda ni atas. Macam itu. Barulah kelas kita fit. Okey, lepas tu sub gear ni korang tarik macam ni je, geng. Starter ni korang lepaskan macam itu. Lepas tu korang ambil screwdriver, korang congkir daripada bawah ni. Sebab kadang-kadang bawah ni susah nak angkat plastik putih ni. Lepas tu korang tahan sikit. Korang tahan sikit, lepas tu bawa korang jolok benda ni. Benda ni kadang-kadang susah nak keluar sebab dia terlalu sempit. Jadinya dia agak rumit di situ. Tengok, dia fit tau. Bukan main fit lagi dia je. Baru korang keluarkan spring dia. Lepas tu kalau macam 125Z ni, korang jangan lupa pasang sub starter. Kalau nak pasang enjin tengah, pasang sub starter baru pasang enjin tengah. Nanti dah pasang enjin tengah, dah pasang mangkuk kelas, starter tak pasang. Ada domat. Takkan nak jadi motor sprint test. Nak jadi motor sprint test tak pakai starter, tutup pakai duit 20 sen. Motor ni pakai bearing fiber dekat dia punya ni. Dekat sini aku nampak satu masalah yang selalu terjadi dekat 125Z. Orang masukkan oil seal ni tak sampai habis. Oil seal ni kalau korang masukkan, dia kena sampai cecah dekat dinding yang stopper ni. Yang macam yang ini, yang sekarang ni, celah ni ada lubang. Maksudnya oil seal-nya tu tak duduk pada tempat dia. Okey. Lepas tu yang ini ada 2 tau wasir dia. Satu atas, satu bawah. Kita tengok. Dia ada 2-2. Okey. Ini wasir ni, dia bukannya lah orang cakap tak ada tak apa. Tapi kalau hilang, dia tak adalah kesan sangat. Cuma dia akan bergesel dekat casing, dia akan bergesel dekat penutup casing tu kan. Okey, sekarang kita keluarkan enjin. Tapi sebelum korang nak keluarkan enjin, korang kena pastikan lagi satu benda. Ni, benda ni. Korang kena pusing. Bintang dia kena lepas daripada lubang. Dia kena macam gitu Kalau kita tak lepaskan daripada lubang, kalau kita ketuk, kita tak perasan benda ni tersekat dekat sini, benda ni boleh patah. Sebab benda ni, dia bukannya besi solid tau. Dia macam abuk besi, macam ental, macam kasayen pun ada. Sebab aku pernah kena. Ketuk, perepam, patah. La ilaha illallah, rupa-rupanya benda ni tersangkut dekat sini. Dah tak pasal-pasal, kena ganti. Kenapa macam gini? OC pun bocor Ke dia letak gam? OC bocor, geng. Dia ketuk-ketuk ni kenapa pening Okey, rival pun dah tak standard. Ala-ala Boyerson. Okey. Lepas tu korang tengok ni, oil seal dia bocor. Two stroke ni dia kalah dekat sini tau. Kalau oil seal bocor, power dia akan keluar dekat sini. Jadinya korang kena pastikan oil seal tak bocor Switch gear pun dah patah Ini biasanya patah sebab korang masukkan tak letak minyak sikit dekat o-ring dia, masukkan sengit. Tapi kalau patah macam ini kan, kalau aku pakai je balik, cuma aku letak gam. Sebab kalau yang local punya dia tak best macam yang original. Dia lagi fit. Orang cakap kalau benda tu boleh pakai, kita pakai je balik, tak ada masalah pun. Cuma dia crack tepi ni.
Dia benda tu kadang-kadang tak rumit mana pun. Macam itu je. Ini sampai 2 tangan macam ni. Okey, lepas tu kat sini dia ada benda ni besi tau. Okey. Tapi yang dekat dalam dia tu dia tembaga. Biasanya aku keluarkan benda tu pakai dawai ke, pakai wire ke, apa-apalah. Korang bengkokkan sikit depan dia macam itu kan. Bengkokkan sikit macam ni, korang pancing lah dia keluar. Nampak ni. Benda ni. Benda tu kalau hilang ada jual tapi mahal. Benda kecil macam itu korang nak beli dengan harga belah-belah ringgit, pakai impact lah kalau tak boleh. Ada tak? Dah lah belah, orang nak buat kerja kat situ, payah sibuk. Alah, saja je nak masuk dalam kamera. Kawan, pandai kawan. Abang masuk dalam video aku tak peduli lah. Abang tak rakam. Abang rakam kau tahu? Tengok dah 2 minit aku rakam. Kau buat perangai siapa suruh? Dah sangkut tu. Tengok mata tu. Sub soket tu ketuk. Okey, sekejap lagi. Dia memang macam tu. Kau ketuk dalam keadaan sengit, mana mahu je dia nak keluar. Ketuk. Lepas tu ni. Oil seal ni aku rasa rumah dia dah longgar. Tu yang dia buat macam ni Dia ketuk-ketuk alloy ni untuk fitkan oil sealnya. Jadinya casing ni aku pergi hantar buat dah Bearing racing one set. Semak pakai bearing fiber macam ni kan. Tapi dia keras lagi. Ni skru ni jangan hilang. Itu skru enjin tau. Nanti bila tanya, ada lah semua dalam tu. Gearbox dah tukar gear 6 dia pakai CSA. Aku pun tak pernah dengar CSA tu. Gear 6 ni. Ini gear 6. Ini pun gear 6. Okey, dia kalau pasal gearbox ni kan, kalau belah sprocket lain, kalau belah kelas lain. Kalau belah kelas macam mana nak tahu gear 1? Punya gear 6 ni. Kenapa? Aku bukan tanya gear 6, aku tanya gear 1. Gear 1 di mana? Okey, gear 2? Gear 3? Gear 4? Gear 5? Gear 6? Sebab apa ni gear 6? Okey, kalau kita nak tengok belah kelas, apa beza dia belah kelas dengan belah sprocket? Kalau belah kelas, gear 1 dia kecil. Okey. Kalau belah sprocket? Kalau sprocket gear 1 dia besar. Okey. Belah sprocket ni mana gear 1 dia? Gear 2? Gear 3? Gear 4? Gear 4? Gear 5? Gear 6? Jadi macam itu bezanya belah kelas dengan belah sprocket. Kalau belah sprocket, gear 1 dia paling besar. Kalau belah kelas, gear 1 dia paling kecil, dia akan terbalik. Dia macam itu Bukannya kita tengok gear 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini gear 1, ini gear 2, bukan. Semusim yang lalu